Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okey, kembali lagi kita ke segmen 30 minit bersama terapis dalam siri Ibu Ayah Hebat. Okey, sebelum tu saya nak cek dulu suara saya jelas ke tak jelas. Okey, jelas Okey. Sebelum kita nak teruskan ni, kita kena make sure dulu suara saya jelas supaya maklumat yang saya sampaikan ni adalah maksudnya tak ada isu teknikal lah Okey, seterusnya mari kita tengok hari ni siapa ibu ayah yang ada bersama dengan kita. Oh, jelas. Okey. Amen. So sekarang ni kita ada tim kita kat sini, tim dominan bersama-sama dengan kita hari ini untuk topik yang seterusnya iaitu komunikasi dan pragmatik. Apa itu? Siapa tahu? Okey, jom. Saya tak nampak ni. Bersama dengan kita ada 13 orang. Okey, sebelum kita nak teruskan, boleh war-warkan dulu kepada ibu ayah yang lain, kawan-kawan, bakal ibu, bakal ayah, guru-guru untuk kita belajar bersama-sama tentang komunikasi dan pragmatik. Apa itu komunikasi? Apa itu pragmatik? Okey, jom. Okey. Ini slide saya. Okey. Yang namakan komunikasi Komunikasi. Ini komunikasi berkenaan dengan proses penyampaian atau pemindahan informasi dan idea dari penyampai kepada penerima. Bermakna komunikasi itu adalah satu proses. Kita nak pindahkan apa? Informasi dan juga idea dari penyampai kepada penerima. Okey, itu secara umum Okey. Siapa ni sebelum tu kita nak teruskan ni, ibu siapa yang ada hari ni? Boleh check in dulu kat sini Okey, seterusnya kita tengok apa itu pragmatik. Ada lagi satu ni, pragmatik ni. Pragmatik ni secara umumnya definisi dia adalah penggunaan bahasa untuk komunikasi dengan individu yang berbeza dalam pelbagai situasi dengan cara yang bersesuaian. So dia ada komponen-komponen penting dalam komunikasi dan ada juga komponen penting dalam pragmatik. Okey. So dengan seterusnya, okey, kita tengok lagi apa lagi berkenaan dengan komunikasi dan pragmatik. Okey, jom. Ni tadi saya bagi tahu ada komponen penting dalam komunikasi. So kita tengok ni ada 3 komponen penting dalam komunikasi. Okey, agak-agak apa komponen dalam ni? Okey, apa komponen dalam ni? Okey, kita ada yang pertama pilihan jawapan dia adalah ibu, bapa. Yang kedua pilihannya adalah anak. Yang ketiga pilihannya adalah informasi dan idea. Okey, 18 orang yang bersama dengan saya pada tengah hari ini. Okey, agak-agak sini ibu bapa ke, anak ke, informasi dan idea. Cuba komen, tulis dekat komen tu. Informasi, okey. Ada yang kata informasi. Entah-entah ibu bapa kot. Ke anak dekat situ. Okey, jom kita tengok Ibu bapa. Okey, so komponen yang pertama adalah ibu bapa. So ibu bapa adalah dia boleh jadi penyampai. Menyampaikan sesuatu. Okey, apa yang ibu bapa nak sampaikan?
Ibu bapa akan sampaikan. Cuba tengok sini. Oops. Ini penerimanya adalah anak. Ibu bapa akan sampaikan kepada anak berkenaan dengan informasi dan idea. Okey, ni secara teorinya macam ni lah. Maksudnya bila ibu ayah dia nak minta anak buat sesuatu, contoh okey, pergi dapur ambil sudu, itu dia dah, ibu bapa tu dah sampaikan sesuatu informasi. So apa informasi kat situ adalah dia, anak tu dia kena pegang maklumat dia, pergi dapur dan lepas tu ambil sudu. So kalau anak tu tak buat sesuatu, bermakna dia tak ada respon dekat situ. Lepas tu kita tengok. Okey, bentuk komunikasi. Okey, bentuk komunikasi ni ada 2. Okey, ada berapa? 2 Cuba komen 2 kat situ. Dekat komen kat chat box kita tu, cuba komen 2. Okey, komen 2. Ingat 2 dia untuk bentuk komunikasi. 1 dengan cara satu hala. Yang kedua dengan cara apa ni? Yang kedua, 2 hala. Ada satu hala, ada bentuk komunikasi 2 hala. Apa beza 2 ni Okey. So sebelum tu saya nak siapa dulu yang bersuai kenal ke bersapa-sapaan ni dengan ibu bapa yang ada dengan saya hari ni. Puan Nur Ain Syafihi, Puan Madiha Ali. Ibu siapa ya? Ada Puan Hajar Hijriah. Puan ke ni? Kita ada Ibu Duha Medina ni kan? Duratul Fakirah ni. Bukan? Ke bukan ni? Saya ingat nama anak. Okey, apa beza je komunikasi satu hala, komunikasi 2 hala? Okey, kalau komunikasi satu hala, bila kita sebagai penyampai dekat tempat ibu bapa tadi tu, bila kita sampaikan sesuatu, mesej dan idea tu, dia tak dapat respon daripada penerima. Maksud kata anak tak buat apa-apa. Bila kita bagi arahan, anak tak respon. Bila kita tanya soalan, anak tak respon. Itu maknanya komunikasi satu hala. Okey, apa yang dikatakan dengan komunikasi 2 hala? Bila anak kita suruh, dia terus pergi buat. Itu maksud kata kita dapat respon. Bila kita dapat je respon daripada anak kita, dia akan jadi interaksi 2 hala. Saya ingat satu cerita lah tentang seorang anak ni. Bila ibu dia datang ke sesi terapi, dia komplain mengadu kata teacher, dia orang panggil teacher lah kan kami kat sini, anak saya ni bila saya panggil dia tak menoleh dan tak menyahut. So bila dia tak menoleh dan tak menyahut tu, bermakna anak tu dia ada komunikasi satu hala. Itu maksud dia. Tapi bila kita komunikasi 2 hala tu, bila ibu ayah panggil nama, anak berpusing atau panggil ataupun sebut ya, itu maksudnya kita dah dapat respon daripada anak tu. Bila kita dapat respon daripada anak, bermakna itu komunikasi 2 hala. Okey, jelas? Minta maaf Puan Mama Amsyah lah. Okey, kalau jelas, komen okey. Saya nak pergi ke slide yang seterusnya. Okey. Puan Ira Zakaria, selamat datang Puan. Okey, seterusnya. Okey, kita ada jenis komunikasi. Untuk jenis komunikasi kita ada 4. Okey, 4 jenis komunikasi. Okey, kat bawah ni ada satu yang jenis dia visual, written, non-verbal dengan verbal. Maksud dia komunikasi visual ni yang mana satu? Jelas teacher Puan Aira Tuvira. Jelas. Pakai saya kata jelas. Ya Puan Nur Aisafi. Oh, Ibu Dian Nur Aira. Okey.
So Ibu Diano Aira beritahu, dia kata anak saya umur 2 tahun 11 bulan masih lagi tidak dapat berkomunikasi dengan baik, masih dalam words level. Anak saya respon lebih baik apabila arahan diberikan. Aira kita masih work on. Maksud kata bantu Aira untuk dapatkan interaksi dua hala. Okey, jom kita kembali pada jenis-jenis komunikasi. Okey, jenis komunikasi ni, okey, cuba teka. Bila kita berkomunikasi tu kita menyampaikan informasi, menyampaikan idea tu menggunakan perkataan dan ayat. Agak-agak jenis komunikasi yang mana? Agak-agak yang mana ya? Visual, written, non-verbal, verbal. Okey, Puan Aira kata verbal. Sini. Okey, kenapa saya punya hilang? Dah hilang dah saya punya seterusnya ni Sekejap ya. Okey, sekejap. Tekan sini. Hilang juga. Okey, tak apa. Yang kedua masih ingat tak? Cuba kita tekan sini. Hilang juga saya punya slide ni. Okey, jom kita patah kat sini. Saya patah balik kat sini Okey, ada yang kata verbal, lisan. Betul. Bila menggunakan perkataan dan ayat, dia adalah komunikasi verbal. Maksud kata komunikasi lisan yang saya sedang bercakap sekarang ni. Saya bercakap, tapi bila kita menggunakan mimik muka macam muka tak puas hati kan? Lepas tu macam bosannya, macam tu kan? So itu adalah komunikasi secara bukan lisan. Okey, sekejap saya try. Okey, dah ada jalan dah. Kat sini. Okey. Lepas tu, yang seterusnya, bila kita guna gambar, kita guna objek, kita guna lukisan. Yang itu jenis yang mana satu? Tinggal dua je lagi. Visual ke bertulis? V ataupun T. Okey, Puan Aira kata visual. Puan Dorotul Fakira kata visual. Okey. Puan Nur kita ada Puan Nur Adinan. Assalamualaikum, saya baru di sini. Anak saya 6 tahun tapi tak boleh berkomunikasi. Tak apa Puan. Hai, Assalamualaikum dan selamat datang Puan. Kita sama-sama belajar ya Puan. Okey, seterusnya bila gambar, objek dan lukisan, dia adalah visual. Maksud kata yang apa yang kita nampak tu. Apa yang kita nampak tu komunikasi visual. Nanti saya terangkan satu-satu dan saya bawakan cerita dia. Okey. Yang last sekali mestilah bertulis. Tulis nombor, tulis alfabet, ada simbol. Itu nama dia bertulis. Okey. Jadi bila anak datang sesi terapi, yang tertinggi sekali kita nak bantu anak adalah anak boleh berkomunikasi secara lisan. Tapi tahu tak ibu ayah semua, sebenarnya komunikasi ni bukan satu tau, dia kombinasi. Contoh macam saya tengah bercakap ni, saya guna lisan. Tangan saya ni bukan lisan. Slide saya ni visual. Boleh jadi visual juga, boleh jadi bertulis juga sebab saya ada alfabet kat sini. So sebenarnya jenis komunikasi ataupun komunikasi kita secara semula jadinya dia adalah kombinasi jenis-jenis komunikasi. Okey, kita pergi pada slide yang seterusnya. Okey, semangatlah ibu ayah kita hari ini. Nur Syaha. First time ke Puan Nur Syaha? Ibu siapa dia? Okey, jom. Sekarang ni pasal pragmatik. Okey, ini tadi saya dah tunjuk dah pasal pragmatik tu. So sekarang ni kita cuba isi tempat kosong. Apa yang dikatakan dengan pragmatik? So pragmatik ni penggunaan apa ya?
Cik Na. Tak apa. Waalaikumsalam Cik Na. Lambat masuk. Tak apa Cik Na. Kita dah masuk dekat topik pragmatik ni. Penggunaan bahasa. So, apa yang dikatakan bahasa? Bahasa ni adalah bila kita bercakap, dia memberi maksud. So, bahasa kita, contoh macam orang Terengganu, dia ada dialek Terengganu. Itu bahasa dia. Kalau kita ke Jepun, dia ada bahasa dia, bahasa Jepun. Bahasa dia. So, bila orang Jepun tu bercakap guna bahasa dia, jadi orang tu je lah yang faham. Melainkan bila kita ni belajar bahasa Jepun tu lah. So, bahasa ni macam mana anak nak guna bahasa. Bahasa tu untuk dia berkomunikasi. Ingat tadi komunikasi ada dua. Ada penyampai, ada penerima dan ada idea dekat situ. So, dia bila dia nak sampaikan tu, dia guna bahasa. Bahasa pun ada bahasa lisan, ada bahasa tubuh badan ada. So, dia gunakan tu untuk berkomunikasi dengan individu yang berbeza. So, siapa individu yang berbeza ni? Ibu ayah, cikgu, adik dia. So, dia boleh gunakan bahasa dia untuk komunikasi dengan individu yang berbeza. Okey, kalau kat sekolah dia ada cikgu, dia ada level lagi ada guru besar, kan? Kalau kita kat tempat kerja pun kita ada individu yang berlainan. Okey, ada rakan sekerja, ada yang kita punya bos, kan? Leader kita. Itu adalah individu yang berbeza dalam pelbagai situasi. Situasi nak meminta, situasi marah guna bahasa lain, situasi sedih dia guna bahasa lain, komunikasi sedih. Kalau setengah orang perempuan, dia suka cari orang perempuan, cari individu tu perempuan. Kan? Okey, macam mana dengan cara yang bersesuaian. Kalau dia situasi marah tapi guna cara masa sedih, tak jadilah benda macam tu. Kan? Oh, Puan Nur Syahab, Mama Nina dah Hakim. Baru je balik dari center kan Mama kan? Okey, so yang seterusnya. Okey. Dalam pragmatik ni, kata tadi dia adalah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa untuk komunikasi dengan individu, dengan cara berbeza, situasi yang berbeza. So, lagi satu macam mana dia proses benda tu, dia kena start dengan memulakan perbualan. So, bila saya memulakan perbualan, ni interaksi dua hala lah ni. Bila ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan ni respon dekat saya punya chat. Cara saya menyampaikan secara verbal. Tapi cara ibu ayah yang tengah menonton sekarang ni respon dengan saya secara bertulis. Okey. So, dalam pragmatik dia ada 3. Satu, memulakan. Yang kedua pula, yang hujung sekali adalah menamatkan. Okey, tengah-tengah dia apa ni? Ya, tengah-tengah ada macam-macam agenda ada dekat tengah ni. Tengok, menyapa dan menjawab sapaan. Bila saya menyapa tuan-tuan dan puan-puan, maka tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah membalas tu dengan bertulis. Itu adalah pragmatik. Okey. Lepas tu macam mana saya mengekalkan eye contact saya semasa saya bercakap. Yang ni macam paling mencabar ni tau, sebab kita bercakap dengan kamera. Di sebalik kamera tu ada ibu ayah. So, pragmatik dia macam ni lah. Dia mesti ada elemen memulakan, kat sana sikit. Memulakan. Dia hujung ni menamat, tengah dia ada isi kandungan dia, konten dia. So, konten ni lah yang akan berubah-ubah. Okey. Jom seterusnya, saya ada cerita, ada 4 cerita saya nak bawa hari ni. Okey. So, setakat ni ibu ayah semua okey? Kalau okey, cuba komen okey. Cuba komen okey sebelum saya bawa 4 cerita hari ini. Saya tunggu ya. Sementara saya tengok dulu respon ibu ayah. InsyaAllah Puan Durrata Fakirah kata, InsyaAllah Puan, saya masa anak 3 tahun memang susah hati. Tapi Alhamdulillah 7 bulan. 7 bulan antara anak kodominan, banyak perubahan. Alhamdulillah. Tahniah untuk Amsyah. Okey, mari kita berikan satu tepukan. Okey.
Oops, 2 kali. Mana slide saya? Mak Uda pun ada bersama dengan kita. Okey, Puan Kasinu Syafiqah. Ya, Ismail macam mana sekarang? Okey, jom. Okey, cerita yang pertama ni, cerita ni cerita benar ya. Saya dapat cerita ni daripada ibu dia. Anak ni saya namakanlah. Sekejap. Yang ni bukan. Sekejap. Ni belum lagi. Cerita selepas ni. Okey, so bila saya bawakan cerita, ibu ayah cuba teka komunikasi ke pragmatik jawapan dia. Kalau komunikasi, tekan K. Kalau pragmatik, tekan P. Okey? Okey, cerita dia, anak ni umur 3 tahun 4 bulan. Okey, bila kita bercakap dengan dia, macam dalam gambar ni kan, I want water. Anak tu ikut je dia cakap. Maksud kata, dia kata anak ikut semula apa yang saya cakap dengan dia. Saya cakap I want water, dia pun ulang sebagai I want water kan. Ni saya tanya apa tu, anak pun ulang apa tu. Okey, so yang ini sebenarnya anak ni berkomunikasi ke tidak? Salah. Sebenarnya komunikasi ke pragmatik? Alah, dah bocor lah pula. K ke P ni? K ke P? Cik komen sikit. Okey. Sebab dah bocor kan, so saya tekan je lah jawapan dia. Okey. Dia adalah komunikasi. Sebenarnya anak ni cuba berkomunikasi. Tapi bila dia nak berkomunikasi tu, apakah ada kata apakah dikategorikan dalam speech delay? Nak kena speech delay ni satu komponen yang besar. So saya tak boleh nak kupas tu dekat sini lah Okey. So sebenarnya dia adalah komunikasi. Anak tu cuba untuk berkomunikasi. Bila ibu cakap mana mata? Okey, dah sampai dah mesej tu dekat anak. Okey, ibu tanya mana mata, tapi anak dia dah start respon mana mata. So respon tu yang tak sesuai sebab kemungkinan anak tak faham perkataan yang ada, yang ibu sebut tu dia tak faham. Jadi yang dia cuba berkomunikasi tapi komunikasi dia tu tak lengkap, tak cantik lah sebab dia balas balik. Sepatutnya dia kena jawab lah, ni mata, macam tu. Okey. Okey, so cerita yang kedua. Okey, ini baru cerita betul. Cerita dia, ada seorang anak ni dah 7 tahun. 7 tahun, dia pergi sekolah. Ni masa cerita dulu lah ya, sebelum pandemik ni kan. Dia pergi sekolah. Bila dia pergi sekolah, dia dah masuk satu library lah. Dekat library tu, kena buka kasut kan. So bila dia keluar, tiba-tiba kasut dia hilang. Bila kasut hilang, anak ni dia terus pergi bilik guru besar, nak bagi tahu kat guru besar kasut dia hilang. Okey, yang ini komunikasi ke pragmatik? K atau P? Okey. Cuba teka. Wah, ada komen kat bawah ni. K ada, P ya. P. Betul. Dia adalah pragmatik. Kenapa pragmatik? Sebab dia boleh bercakap. Dia guna bahasa. Dia berkomunikasi dengan guru besar. Tapi cara dia nak selesaikan masalah tu tak sesuai. Sebab dia cari orang yang tak sesuai. Sepatutnya dia cari guru semasa dia lah. Guru kelas dia tu kan. Guru masa waktu tu. Okey, ada 2 lagi. So, itu beza dia pragmatik dengan komunikasi. Okey, yang ni. Okey, cuba tengok. Cik Nah senyum je. Pernah berlaku ke Cik Nah? Okey, anak, ni cerita ketiga kan. Anak ni selalu tengok YouTube. Dia banyaklah belajar ABC, 1, 2, 3, lagu. Huruf semua dia kenal. Dia boleh sebut semua huruf secara fonik. Maksud kata dia fonik lah. Macam P, dia tak sebut P, huruf P, dia sebut P. Macam tu kan. Dia mengeja kat mana-mana papan tanda secara fonik. Adakah itu dikira bercakap? Bila dia bercakap, maksud kata K ke P? K atau P?
K atau P? Okey. Puan Hajar cakap P. Puan Nur Syafiqah cakap K. Puan Anggun cakap P. Okey, dia berkomunikasi. Tapi komunikasi dia tu adalah secara, okey, tengok tu, dia mengeja di mana-mana papan tanda secara fonik. So dia secara bertulis. Cuma yang membezakannya, adakah bila dia sebut tu dia berniat nak memberitahu? Kalau dia berniat tu, dia punya komunikasi secara bertulis, dibaca kan? Bertulis ke visual? Mana satu tu? So bila dia dah baca tu, adakah niat dia nak bagi tahu kepada orang lain? Dia yang penyampai. So apa yang nak disampaikan tu ada dekat dekat papan tanda. So siapakah penerimanya? So kalau penerima tu mak dia, bermakna dia nak bagi tahu mak dia nampak apa dekat papan tanda tu. Itu dikatakan komunikasi. Dua hala. Tapi kalau dia hanya sebut satu je, tapi maksud kata dia tak berniat nak memberitahu, dia jadi komunikasi satu hala. Okey, jelas Last kali. Okey, ini anak saya umur 2 tahun. Boleh sebut Umi, Ayah, Nak. Faham arahan bila minta buat sesuatu. Tapi bila nak sesuatu hanya sebut macam ni. Macam tu kan? Adakah ini dikategorikan speech delay atau masalah lain? Okey, sebab anak puan 2 tahun, dia belum ada lagi perkataan masa sebut lah berdasarkan ni. Makna dia ada kelewatan bercakap tu dan masalah lain. Kita tak masuk lagi dalam pragmatik lah. So jawapan dia terus bahagi ni. Komunikasi. Anak ni berkomunikasi. So anak berkomunikasi secara apa ya? Secara apa ni komunikasi? Non-verbal. Sebab dia tunjuk tu. Ni non-verbal lah. Pointing. Kita panggil pointing lepas tu kalau lisan yang disebut Okey? Itu sahaja perkongsian tentang komunikasi dan pragmatik. Okey. Puan Hajar kata, Puan Hajar Ijrah boleh ulang pragmatik tak? Tak sempat dengar tadi. Okey, saya secara umum saya bagi komponen ya Puan. Okey. Pragmatik tu penggunaan bahasa, penggunaan bahasa untuk dia berkomunikasi. Okey, berkomunikasi dengan individu berbeza dalam situasi berbeza, cara yang berbeza. Tu ada 5 dekat situ untuk pragmatik. Okey? Okey, so itu sahaja perkongsian kita berkenaan dengan komunikasi dan pragmatik. Okey, yang bersama dengan saya hari ini 24 orang. Adakah anda belajar sesuatu yang baru? Kalau ya, cuba komen ya dekat chatbot. Ada sesuatu yang baru tak dapat hari ni? Aha moment. Macam anak saya lah. Ada tak macam tu? Kalau ada, cuba komen ya kat situ. Ya. Ya, Puan Anggun kata ya, ada belajar sesuatu. Okey, itu secara ringkas tentang komunikasi dan pragmatik. Okey, sebelum saya pergi pada seterusnya, saya nak mengumumkan. Mana slide saya? Okey, saya nak mengumumkan kita untuk sesi yang sebelum, kita ada penonton yang bertuah bersama dengan kita yang menerima hadiah. Sekejap ya, saya carikan posternya. Okey. Sementara tu, okey, boleh ya Puan Hajar Hijriah tentang pragmatik ya. Ni kat tepi saya ni, salah. Dekat tepi tu kita ada pemenang giveaway untuk siri sebelum ni, siri Anakku Sayang. So jadi
pada yang bertuah, yang belum lagi menuntut hadiahnya, boleh hubungi nombor dekat center 011-1145-7721 untuk menuntut hadiah. Okey, so kita ada pemenangnya. Oh, Cik Nah. Okey, boleh belanja love sikit tak kat saya hari ni? Cik tekan love sikit. Cik Nah dah dapat dah hari tu, suami Cik Nah yang telah ambilkan. Okey, kita ada Madia Ali Puan. Puan pun dah kita dah serahkan hari tu. So pada Puan Nurul Mutmainah. Dan kita ada dua lagi yang belum menuntut ni. Puan Nabila Izzati dan Puan Aimi Hamidun. So kalau ibu ayah tahu, kenal, ada tak kat sini? Kalau ada, komen sikit. Yang memenangi hadiah giveaway siri lepas. Boleh maklumkan kepada yang bertuah untuk datang menuntut hadiah. Okey? So, terima kasih untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan, hari Ahad, bersama dengan Oti Suria dengan topik apa ya? Kita tunggu ya. Kita tunggu topik yang seterusnya. Hari Ahad pukul 12 tengah hari. Okey, kita jumpa lagi untuk siri yang seterusnya, belajar untuk anak kita. Bila kita tahu, kita boleh kesan kelainan pada anak dan kita boleh mulakan sesi terapi dan mengurangkan tahap keterukan anak kita. Terima kasih untuk hari ini. Jumpa lagi minggu depan. Okey, bye. Assalamualaikum.